Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah yang ke-9 ini, saya nak menerangkan konsep kos lepas atau kos melepas. Dalam bahasa Inggeris dipanggil opportunity cost. Dalam kuliah yang ke-8, saya menerangkan bahawa masalah yang timbul dalam ekonomi ini adalah wujud kerana masalah pertama, kandak manusia atau pengguna adalah tidak terhad. Sementara faktor-faktor pengeluaran adalah terhad. Jadi dengan sendirinya tidak semua barangan yang diminta, yang diingini oleh masyarakat atau diingini oleh individu atau manusia itu tidak dapat dikeluarkan semuanya. Maka ini berarti bahawa barangan yang dikeluarkan itu akan mengalami kekurangan. Masalah pertama ialah kekurangan. Macam saya ambil contoh nasi lemak tadi, bukan? Nasi lemak itu tidak boleh dikeluarkan dengan begitu banyak sekali. Pasal masalah kita adalah kita mempunyai faktor pengeluaran yang terhad. Kemudian, apakah di antara barangan itu yang akan kita keluarkan? Maka kita akan terpaksa membuat pilihan. Maka timbullah masalah pilihan. Apakah barangan yang kita nak keluarkan itu? Ataupun kombinasi-kombinasi pengeluaran yang harus dibuat oleh ekonomi. Saya ambil contoh yang agak berbeza sedikit lah. Bukan nasi lemak dengan mi goreng tadi. Saya nak ambil contoh rambutan dengan langsat. Katakanlah kita ni, individu kita ni, kita suka dua-dua buah ni. Kita suka rambutan, kita suka makan rambutan, kita suka juga makan langsat. Kalau boleh, kedua-duanya ni dengan kita boleh dapat terlalu banyak, sebanyak mungkin. Tapi boleh tak kita dapat? Tidak boleh. Kerana apa? Kerana faktor yang kita miliki adalah terhad. Jadi kita kena buat pilihan. Sama ada nak gunakan semua faktor yang kita ada atau wang yang kita ada itu untuk membeli rambutan saja, ataupun membeli langsat saja, ataupun kombinasi di antara dua itu. Banyak mana yang akan dibeli untuk rambutan dan banyak mana untuk dibeli langsat. Jadi ini apabila kita membuat pilihan itu, maka timbullah konsep kos lepas ini. Kos lepas. Seperti dalam kuliah yang ke-8 tadi, saya ada menceritakan tentang konsep kos lepas ini ialah kalau kita menggunakan faktor yang kita ada untuk beli rambutan saja, maka kos lepas yang harus ditanggung oleh individu tersebut atau pengguna tersebut ialah jumlah langsat yang terpaksa kita lepaskan. Faham tak? Sebab kita apabila kita gunakan faktor pengeluaran kita atau wang kita untuk menggunakan semua beli rambutan, maka kita tidak dapat beli langsat. Sebaliknya, kalau kita nak gunakan untuk beli langsat saja, maka kos lepas atau barangan yang kedua yang kita terpaksa lepaskan ialah rambutan. Faham itu? Jadi, definisi kos lepas ialah barang
kedua yang boleh kita perolehi tetapi terpaksa kita lepaskan. Ia berbeza dengan kos wang. Nampak tu? Ya? Biasanya orang tidak mengaitkan ini, tapi saya dalam kuliah ni saya nak tunjukkan bahawa kelakuan kita itu, ini menceritakan kelakuan kita, saudara-saudari. Kelakuan setiap individu. Kita akan mengalami keadaan ini. Itu yang saya cakap bahawa ekonomi ini sebenarnya bercerita tentang kelakuan kita. Okey, saya ambil contoh, kita ada duit RM10 lah. Maka RM10 tu kita katakan itu sebagai kita punya kos pengeluaran lah kita. Faktor pengeluaran kita. Kalau kita gunakan RM10 untuk beli rambutan sahaja, maka kos lepasnya ialah seperti yang saya katakan tadi, adalah kita terpaksa lepaskan langsat, bukan? Faham ni? Dia beza dengan kos wang. Kos wang ialah yang biasa kita sebut itu ialah kos yang kita terpaksa bayar untuk mendapatkan buah tersebut. Kalau kita buat keputusan kita nak beli rambutan, maka kos wangnya ialah duit yang kita bayar, RM10 yang kita bayar untuk mendapatkan rambutan. Jadi, tolong bezakan. Dalam ekonomi ini ada perbezaan dia, saudara-saudari. Kos wang ialah kos yang kita bayar, yang kita ni maksudnya pengguna lah. Pengguna bayar untuk mendapatkan barang tersebut. Nampak bezanya? Katakan rambutan tadi, kosnya adalah RM10. Harga dia RM10. Kita ada duit RM10. Kita gunakan semua sekali untuk beli rambutan. Duit yang kita bayar kepada tuan punya gerai tadi untuk mendapatkan rambutan adalah RM10. Itu kos wang kita bayar kat dia. Faham? Tetapi dalam ekonomi kita sebut kos wang, kos lepas ialah jumlah barangan atau barang yang kedua, dan contoh ini ialah langsat tadi, yang terpaksa kita lepaskan untuk mendapatkan rambutan ini. Jadi dia bukan bentuk dalam bentuk wang tau, saudara-saudari. Iaitu dalam bentuk barangan yang terpaksa kita lepaskan supaya kita dapat membeli rambutan. Dan faham tak? Jelas Senang bukan? Sekarang kalau dalam ekonomi keseluruhannya, kita ambil contoh yang mudah lah. Kita nak beli dua-dua, langsat, rambutan. Katakan kita nak gunakan duit kita semua sekali
untuk beli rambutan. Katakan rambutan tu harganya RM1 1 kilo. Maka kita dapat 10 kilo lah. Kalau kita nak gunakan semua duitnya untuk beli langsat, harga langsat pun sama, RM1 sekilo, kita juga akan dapat RM10, 10 kilo. Faham? Tapi sekarang kita nak dua-duanya. Okey? Kita nak dua-dua. Tapi kita tidak boleh dapatkan maksimum 10 kilo rambutan dan 10 kilo langsat. Duit tak cukup. Duitnya ada RM10 saja. Jadi apa yang kita buat? Okey, kita ambil contoh. Tengok saudari, apabila saya melukis ni, saya pakai freehand atau tak pakai pembaris tau. Jadi saya minta saudari di sekolah masa belajar ni cuba praktis pakai freehand, jangan pakai pembaris. Pasal dalam peperiksaan dia bingkuk-bingkuk ni dia tak tolak pun markah. Asal konsepnya betul. Okey. Katakan dia nak 6 kilo rambutan, dia boleh beli bakinya berapa? Ada RM4 lagi bukan? Boleh dapat 4 kilo. Nampak tu? Nampak? Kalau dia gunakan duit RM10 tadi, dia nak dua-dua. Dan saya tekankan bahawa dia tak boleh dapatkan 10 kilo rambutan dan 10 kilo langsat. Tapi dia nak juga, dia keinginan dia nak makan rambutan dan juga nak masak langsat. Pasal dua-duanya pada dia sedap, dia minta, dia minat. Dia dapat kepuasan kalau menggunakan barang tersebut. Maka kita contohkan dia nak beli 6 kilo rambutan. Berapa yang dia boleh dapat untuk langsat? Ialah 4. Jadi apa yang berlaku di sini, kos lepas untuk mendapatkan langsat sebanyak 4 kilo. Berapa dia? Yalah, kita terpaksa lepaskan berapa? Daripada 10 ini, kita hanya dapat 6. Berapa kilo yang kita lepaskan rambutan? Ialah sama dengan 4 kilo rambutan. Faham tu? Faham tak? Jelaskan? Jadi, kalau kita ambil purata dia, purata dia bagi setiap kilo langsat yang kita nak beli, yang kita gunakan, kita terpaksa lepaskan 1 kilo rambutan. Jadi berarti jumlah rambutan yang dilepaskan
Ini ambil secara purata dibagi dengan jumlah langsat yang kita boleh perolehi. Berapa dia? Katakan ini titik A, ini titik B. Nampak tu? Jadi berapa dia? Jumlah rambutan yang kita terpaksa lepaskan berapa? Sumbangan 10 tolak 4 bukan? Tolak 6. 10 tolak 6. 10 tolak 6. Jadi berapa yang kita lepaskan? 4. Sama dengan 4. Berapa kita tambahan langsat yang kita perolehi? Daripada kosong naik ke 4. Jadi dibagi dengan 0,4 atau 4 tolak 0. Berapa dapat? Jadi 4. Jadi 4 bagi 4 sama 1. Ini 1 kilo. Nampak tu saudara-saudari? Mudah kan? Mudah kan? Jelas. Jadi, kos lepas ialah apabila kita menambahkan penggunaan satu barangan itu, kos lepasnya ialah sama dengan jumlah barangan yang terpaksa kita lepaskan. Barangan kedua yang terpaksa kita lepaskan. Katakan ambil satu titik sini, satu lagi. C. Ini 8. Katakan sini 2. Okey. Sekarang kita nak ambil lebih banyak langsat. Suka betul, sedap rasanya. Kita nak tambah. Dari 4 kilo kita nak beli 8 kilo. Jadi berapa kalau kita bergerak daripada titik B ke titik C? Ya ni. Jadi berapa ni? Daripada 10 kepada 2. 8 kan? Ataupun daripada titik A, titik B ke titik C. Daripada 6 kilo rambutan, kita terpaksa lepaskan sebahagian 4 kilo. Jadi 6 tolak 2. Pasal kita boleh dapat sekarang 2 kilo je rambutan. Jadi sama dengan 6 tolak 2 sama dengan 4. Bawah dia, daripada 4 kita tambah kepada 8. Berapa tambahannya? 8 tolak 4 sama dengan 4. 4 satu 4. 4 bagi 4, 1. Jadi kos lepasnya untuk mendapatkan 1 kilo tambahan. 1 kilo tambahan langsat, kita terpaksa lepaskan 1 kilo rambutan. Nampak ni? Nisbah dia adalah 1. Kita gerak daripada titik B ke titik B, titik C. Daripada 6 kilo rambutan dan 4 kilo langsat, kita nak banyakkan langsat. Kita nak beli 8. Tapi kita hanya mampu untuk dapatkan 2 kilo rambutan. Jadi kalau kita letakkan pada kombinasi C ini, berarti apabila kita tambahkan kepada 8 kilo rambutan, tambahan langsat, iaitu tambahan daripada 4 kepada 8. Berapa kilo?
4 kilo tambahan kan? Berapa kilo rambutan yang terpaksa dilepaskan? Daripada 6 kepada 2. Iaitu 6 tolak 2. Faham tu? Mudah kan? Tapi jumlah duitnya sama tak? Wang yang dibelanjakan sama. 6 kilo rambutan RM6. 4 kilo langsat RM4. 6 campur 4 10. Berada di sini. Kalau C ni 2 kilo rambutan RM2. 8 kilo langsat RM8. 8 campur 2 10. Maksimum yang kita beli. Nampak tu? Nampak tak? Itu konsep kos lepas. Faham? Jadi nampak perbezaan dia kos lepas, konsep kos lepas dengan kos wang. Dalam ekonomi kalau buku dia jarang kaitkan ini. Kos wang dengan kos lepas. Tapi biasanya orang akan bercakap tentang kos lepas je. Dia detail yang lain akan saya ceritakan lagi apabila kamu boleh faham konsep yang asas ini. Mudah kan? Jadi kuliah saya akan berhenti di sini. Kita sambung kuliah yang akan datang. Terima kasih.